Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling sadis, paling menyedihkan berlaku dalam PRK Nenggiri melibatkan Parti Bersatu. Hari ini disahkan 12 cawangan bersatu di Gua Musang tutup, manakala 480 ahli telah menyertai UMNO, kata Ahmad Zahid Abidi. Dan yang lebih seru lagi, dalam beberapa laporan berita di tempat yang lain menyebut bersatu di Gua Musang ataupun bersatu di Nenggiri, ada yang menyebutnya sebagai telah lumpuh. Apa yang jadi kepada Parti Bersatu, sehingga kan calon untuk pilihan raya pun mereka pinjam daripada Parti PAS, tapi menganggapnya sebagai calon bersatu. Kesian dan juga agak memalukan. Hari ini 12 cawangan Parti Bersatu Gua Musang tutup, 480 ahli sertai UMNO. Berita menyedihkan ini, sebanyak 12 cawangan bersatu di Gua Musang ditutup sepenuhnya selepas 480 ahlinya di kesemua cawangan itu bertindak keluar parti dan menyerahkan borang keahlian UMNO hari ini. Borang kesemua ahli berkenan diserahkan kepada bekas timbalan ketua, timbalan ketua bahagian bersatu Gua Musang, C. Arifin Hussein, kepada pengerusi Barisan Nasional BN yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Abidi. Timbalan Perdana Menteri berkata, beliau dimaklumkan keputusan mereka meninggalkan bersatu adalah kerana tidak lagi percaya ataupun telah hilang kepercayaan kepada kepimpinan parti yang memilih bekas ahli PAS sebagai calon pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri mewakili Perikatan Nasional. Pemilihan Muhammad Rizwadi Ismail yang merupakan bekas timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Gua Musang sebagai calon ialah taktik mengelirukan pengundi, katanya pada sidang media selepas menerima borang keahlian berkenan ketika program bertemu pengundi di Kampung Dewan Kampung Jerik di sini. PRK Dun Nenggiri menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Barisan Nasional BN Muhammad Azwawi Fikri Abdul Ghani yang mewakili Kerajaan Perpaduan dan Wakil Perikatan Nasional Muhammad Rizwadi yang bertanding menggunakan logo PAS. Sementara itu, C. Arifin mengesahkan dengan keputusan 480 ahli bersatu itu keluar parti dan menyertai UMNO, kesemua 12 cawangan parti itu kini ditutup sepenuhnya. Sekiranya saya kira semua cawangan itu sudah kosong, katanya pada sidang media. PRK Dun Nenggiri diadakan susulan kekosongan kerusi yang diumumkan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah pada 19 Jun. Berikutan bekas penyandangnya Muhammad Azizi Abu Naim digugurkan keahlian oleh Bersatu pada 13 Jun. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari mengundi pada 17 Ogos, manakala hari mengundi awal pada 13 Ogos tidak diadakan selepas kesemua 14 pengundi terlibat memilih mengundi secara pos kerana keperluan mereka bertugas sepanjang tempoh kempen. Kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri mempunyai 20,259 pemilih berdaftar, melibatkan 20,245 pengundi biasa dan 14 anggota polis. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Razlan pula giliran menyindir Taqiyuddin. Kenapa kakak sanggup tukar bin anaknya, kata beliau. Pemimpin UMNO membalas kiasan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang mengumpamakan bersatu kurang anak lelaki, sehingga memaksa Muhammad Rizwadi Ismail keluar parti dengan menyertai Bersatu untuk menjadi calon. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi berkata,
Jika bersatu kurang anak lelaki, bagaimana pula dengan 480 ahli bersatu yang bertindak keluar parti semalam? Jika dikatakan si adik kekurangan anak lelaki untuk bantu kerja ladang kebun getah, mengapa pula muncul 480 ahli bersatu di dalam Gua Musang mengistihar diri keluar parti dan masuk UMNO? Takkan tiada ahli akar umbi bersatu di sini yang berkebolehan atau berkelayakan menjadi calon selain orang PAS, kata Razlan dalam satu hantaran di Facebooknya. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan pencalonan bekas Timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang itu sebagai calon mewakili bersatu dalam pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri, umpama kakak menolong adik. Taqiyuddin Hasan berkata, ia tidak sepatutnya menjadi isu kerana tindakan Rizwadi keluar PAS direstui pucuk pimpinan. Dengan memberi gambaran seorang adik memiliki ladang getah dan kurang anak lelaki untuk membantu, maka PAS sebagai kakak menghulurkan pertolongan. PAS adalah kakak, manakala bersatu adalah adik. Situasi yang berlaku apabila si adik mempunyai ladang kebun getah yang luas namun kekurangan anak lelaki menyebabkan dia meminta anak daripada kakaknya untuk membantu. Manakala bagi pihak kakak atau PAS pula, sudah tentu dia akan membantu apabila adiknya meminta pertolongan. Situasi inilah yang berlaku di PRK Nenggiri, katanya ketika berceramah di kampung Bertamlama Gua Musang malam tadi. Sementara itu, secara sinis Razlan berkata, mengapa seorang kakak sanggup menukar bin anaknya kepada adik? Ia merujuk kepada tindakan PAS membenarkan Rizwadi keluar parti Islam itu dengan menyertai bersatu. Mengapa si kakak sanggup menukarkan bin anak itu, tapi tadi kepada bin adiknya meskipun niat hanya nak bantu? Kalau nak bantu mudah faham lagi, ialah jika niat PAS nak bantu bersatu, tak perlulah si calon tersebut letak jawatan sebagai ahli PAS dan menyertai bersatu, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, itu adalah pendedahan yang memang betul dan luar biasa. Manakan mungkin nak menolong orang kan sehingga nak serahkan anak sendiri. Itu tindakan yang agak kurang bijak, bodoh. Dan sebenarnya kalau benar PAS nak bantu bersatu dalam pilihan raya ini, tidak perlu nak sampai memberikan pula calon ataupun ahli mereka. Cukup dengan membantu melalui akar umbi, melalui jentera pilihan raya. Tapi memang kelihatan sangat parti bersatu seakan-akan ada masalah dalaman yang mana tidak mempunyai peneraju, tidak mempunyai calon yang baik di tempat tersebut. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan Pembebasan Palestin, himpunan yang paling berjaya setakat ini, lebih berjaya daripada himpunan yang pernah dibuat sebelum ini. Namun demikian, yang mengejutkan kita ialah ada orang yang ajak supaya memboikot himpunan tersebut. Yang lebih menyedihkan ialah yang mahu mengajak memboikot itu pula ialah daripada parti pembangkang. Hari ini dilaporkan di Harapan Daily, ajak orang boikot himpunan pembebasan Palestin setepak Wan Faisal di Bidas. Tindakan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal menyeru orang ramai untuk memboikot himpunan pembebasan Palestin di Stadium Aziata semalam ditempelak Angkatan Muda Harapan. Ketua penerangannya Amar Atan dalam satu kenyataan melabel Ketua Pemuda Bersatu itu sebagai munafik kerana menyeru memboikot hanya disebabkan perbezaan politik. Ada netizen kata, kenapa sehingga ada perbezaan politik membawa kepada memboikot perkara begini? Sepatutnya, kata netizen, walau macam mana sekalipun berbeza politik, mereka tidak boleh mengambil tindakan seperti itu. Mereka sepatutnya bersatu padu di bawah satu bumbung agama
di bawah satu perjuangan, yaitu membebaskan Palestina. Kenapa? Sehingga gara-gara politik mereka berpecah. Tegas Ammar lagi, adalah tidak wajar untuk Wan Faisal bersikap tertutup dan bersifat asabiah dalam isu ini. Beliau seolah-olah merasakan hanya perjuangan beliau atau hanya perjuangan Perikatan Nasional saja yang terpaling Palestin dan terpaling Islam. Kenapa Wan Faisal menganggap perjuangan beliau seolah-olah sahaja yang benar dan tindakan perjuangan pihak lain termasuk kerajaan adalah salah? Adakah ini bentuk pemikiran Ashabiah atau Khawarij yang beliau cuba promosikan? Tidak pernah kita dengar bersatu menganjurkan solidaritas seperti ini, tetapi hanya menumpang program pihak lain, sindirnya dalam kenyataan balas hari ini. Ammar berkata demikian apabila Wan Faisal ibarat kuman. Aman berkata, Wan Faisal ibarat kuman di seberang laut nampak, masalah diri sendiri tidak nampak. Janganlah berhasad apabila orang lain melakukan kebaikan, tetapi sebaliknya lakukanlah kebaikan bersama, kata Ammar. Ayo bersama-sama dalam solidariti malam ini dan tinggalkan segala sengketa politik demi pembebasan Al-Quds Palestina, ujarnya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pendedahan yang paling menarik sekali. Mengapa Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal bertindak seolah-olah beliaulah yang terpaling Islam dan terpaling perjuangan Palestin? Mengapa pula cuba mengajak, menyeru memboikot himpunan pembebasan Palestin di Stadium Aziata? Sedangkan perhimpunan tersebut adalah perhimpunan untuk Palestin. Kenapa sehingga melakukan itu hanya kerana perbezaan politik? Adakah wajar Wan Ahmad Faisal melakukan perkara tersebut? Menurut Ammar, ianya tidak wajar beliau bersikap tertutup dan bersifat asyabiah dalam hal ini. Beliau seolah-olah merasakan hanya perjuangan beliau sahaja yang benar dan tindakan perjuangan lain, termasuk kerajaan, adalah salah. Adakah ini bentuk pemikiran asyabiah atau Khawarij yang beliau cuba promosikan? Tidak pernah kita dengar bersatu menganjurkan solidaritas seperti ini, tetapi hanya menumpang program pihak lain, sindirnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.